Accept ya kalau ditanya. Okey, sudah. Okey, so hari ini kalau kamu kita tengok dalam pilih atur itu kita sudah belajar banyak lah. Mula-mula kita belajar ialah kita susun semua. Lepas tu kita susun sebahagian tapi tak ada apa-apa syarat. Okey, lepas itu kita pergi kepada, kalau dia bagi kita satu syarat. Lepas tu bagi kita dua syarat. Dua syarat ada pula jenis kalau dia bertindih, jenis dia tak bertindih. So hari ini kita akan masuk yang keempat. Cikgu panggil dia sebagai kes ikat. Maksudnya mereka mesti bersama. So dalam soalan nanti mungkin awak akan nampak dia tulis ikat ataupun dia akan tulis mesti bersama, mesti bersebelahan. Sama masuk saja, tidak boleh diasingkan, tidak boleh dipisahkan. Okey, senang cakap. Itu dia. So soalan jenis ini, cara buat dia agak beza dengan yang okay. So kalau menurut soalan ini cara bilangan ada pada huruf A, B, C, D, E. Jika huruf konsonan mesti bersebelahan. Itu yang kita kata bersebelahan. Ikat bersama huruf konsonan. Dengan keadaan tiada huruf yang berulang. Okay. So di sini syarat dia kalau kamu tengok, dia ikat di sinilah. Huruf konsonan mesti bersebelahan. Itu maksudnya diikat di mana kita telah ikat huruf konsonan bersama. Okey, tapi sebelum ini, cikgu perlu seorang bagi saya contoh dulu. Okey. Wawa. Okey, bagi saya satu contoh kod 6 huruf yang terdiri daripada A, B, C, D, E, F. Lepas tu konsonan mesti bersebelahan. Satu contoh, satu example. Macam mana saya nak susun ni? Bukan kira, contoh aja. Kalau cikgu bagi A, B, C, D, E, F macam ini boleh? Wawa boleh? Kalau cikgu bagi A, B, C, D, E, F? Boleh. Tak boleh. Kenapa cikgu kata tak boleh? Konsonan kita ialah B, C, D, F. So, konsonan kamu telah tidak bersebelahan. Faham maksud saya? Huruf konsonan mesti bersebelahan, maksudnya mereka kena bersama. Sekarang, kalau kamu tengok D dan F telah diasingkan dengan huruf E. Faham maksud saya? Okey, bagi saya satu example. Apa? Cikgu nak selang-seli Tak, cikgu nak konsonan bersebelahan. Maksudnya konsonan kena bersama. Sorry? Konsonan saja. Konsonan mesti bersebelahan. Vocal tak kisah. Faham tak? Sebab dia punya syarat hanya konsonan mesti bersama. Maksudnya vocal you nak bersebelahan ke, you nak diasingkan, sesuka hati awak lah. Dia tak ada syarat kepada vocal. Bebas. Yang pentingnya sekarang awak bagi saya satu example, konsonan mesti bersama. Contoh? A, B, C, D, F, E. Okay. Boleh satu cara ialah kita terbalikkan aja kan. A, B, C, D, F, E. So di sini awak nampak ada 6. Ada 6 cikgu kena buat A, B, C, D, F, E. Ada 6. Okay. Tapi kalau kamu tengok cerita ini ialah cerita bersebelahan. So cara kita buat adalah berbeza. Okay. Di sini kamu nampak yang mesti bersebelahan ialah B, C, D, F. So cikgu akan cerita ini dengan troli. Okay. Supaya B, C, D, F mesti duduk bersebelahan, cikgu terpaksa pakai troli ini. Cikgu akan gunakan troli ini supaya bila cikgu letak B, C, D, F, kalau mereka masuk dalam troli ini, baby troli ini, mereka mesti bersebelahan. Boleh faham maksudnya? So B, C, D, F, cikgu letak mereka dalam troli ini.
Okay, cikgu letak mereka dalam troli ini. Kalau untuk kes Nawa di tengah-tengah sini lah. Okay, cikgu letak di tengah-tengah sini. Okay, cikgu letak di tengah-tengah sini. Cikgu ganti garis ya. Okay, cikgu ganti garis ya. 4 garis cikgu buang Okay. 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 Lepas itu A dan E tak kisah. So bila A dan E tak kisah, maksudnya cikgu boleh letak A dan E dalam troli biasa. Dalam troli biasa, sebab tak kisahlah nanti mereka nak duduk bersebelahan ke, duduk troli ini ke, ataupun kita nak letak dua troli ini secara perasingan. Tak kisah. Sebab, kejap sebab soalan ini dia tak kenakan apa-apa syarat kepada A dan E. Okay? So maksudnya huruf worker sesuka hati awak, you nak macam mana? You nak letak dia di depan ke, you nak letak dia di belakang ke? Kemudian yang satu lagi, sebab ada dua kan, satu untuk A, satu untuk E. Kamu nak asingkan dua ini pun boleh, kamu nak letak dia bersama pun boleh. Okay? So itu maksudnya. Kejap. Bila ada banyak nombor, benda itu kacau. Mana huruf lain pergi? Tak tahulah, tak apa So boleh So apa yang cikgu nak cakap di sini ialah untuk buat soalan ini, daripada cikgu gunakan 6 garis, okay, cikgu wakilkan di dalam simbol troli sebab cikgu nak bagi kamu nampak dia mesti bersebelahan So B, C, So B, C, D, F mesti duduk dalam troli special ini, yang 4 seat punya troli. Supaya kalau cikgu letak B, C, D, F di sini, mereka mesti bersebelahan. Sebab troli ini tak dapat diasingkan. Walaupun pasaran tak ada 4 punya, pasaran ada 2 punya aja untuk twin lepas itu, 2 troli yang standard punya, yang normal punya, kita letak untuk yang tak ada syarat lah, yang tak semestinya bersama punya. So maksudnya huruf worker cikgu akan letak di sinilah. Satu untuk A, satu untuk E lah huruf worker. Katakan ini wakil untuk A, ini wakil untuk E lah. Okay, So mula-mula kamu kena faham kalau soalan bersebelahan atau cikgu panggil dia cerita ikat, macam kita ikat troli tu. Okay, So kamu kena fikirkan dulu, okay, macam mana keadaan dia. Ada troli special tak? Dan troli special kita macam mana punya jenis? Jenis cikgu panggil jenis macam 2 orang pun duduk cukup ke, jenis 3 orang duduk cukup ke, jenis 4 orang duduk ke, ataupun seterusnya. Okay? Dan biasanya kita akan letaklah yang mesti bersebelahan punya dalam troli special. Yang tak ada syarat punya dia single, maka kita letak dalam troli biasa. Okay. Lepas kamu boleh dapat gambaran, okay, ada berapa troli dan macam mana jenis troli dia. Okay, lepas itu baru kamu fikir macam mana nak buat. So sekarang kita akan buat troli special ini dulu Kita akan buat troli special ini dulu. Okay, kita ada huruf B, C. Okay, katakan cikgu kata baby lah. Kita ada baby B, C, D, F. Ada 4 baby di sini. Mak baby mereka nak letak baby ini dalam troli. Troli yang ada 4 seat punya. Ada berapa cara ibu mereka nak letak baby ini? Nak letak baby B, C, D, F dalam troli ini. Syamimi? Ada 4 baby nak letak dalam troli, ada 4 seat. Ada berapa cara, Syamimi? Yang 4 faktorial tu ke? Ya, 4 faktorial. Kita susun semua. 24. Ataupun kalau siapa kata 4 baby nak letak di 4 tempat, 4P4 pun cikgu terima. Awak nak gunakan petua pendarapan pun boleh. Untuk masuk tempat pertama, pilihlah 1 baby masuk kan. So ada 4 baby untuk pilih. Lepas sudah masuk 1 baby, ibu tu ada 3 baby lagi. So dia ada 3 pilihan untuk masuk seat kedua. Masuk lagi 1 baby di situ. So tangan dia tinggal 2 baby. Okay? Untuk masuk tempat ketiga, ada 2 cara. Sama ada baby ini ataupun baby itu dia masuk. Untuk last, memang tinggal 1 baby pada tangan dia. So dia masuk sini. Kalau kamu nak kata 4 kali 3 kali 2 kali 1 pun boleh. Macam cikgu kata, kalau ini ialah awak gunakan petua pendarapan. Okay. Yang ini awak pakai faktorial. Ini awak pakai MPR. Tapi sama saja. Sebab ini cerita susun semua.
Okay? Kalau cerita susun sebahagian, kamu masih boleh gunakan petua pendarapan, masih boleh gunakan MPR, M factorial tak boleh lah. Sebab M factorial dia hak untuk susun semua. Boleh ya? Okay, cukup padam. So biasanya kalau boleh kita buat ajalah M factorial, itu 4 factorial. Tapi kalau siapa nak pakai MPR ataupun petua pendarapan, cikgu tak kata salah. 4 factorial. Okay. So, ini cerita ikat dia. Mula-mula awak kena fikirkan ada berapa cara saya nak masukkan benda itu dalam teori special. Okay, selepas kita nak masukkan baby itu dalam teori special, next yang kita perlu buat, kita bukan susun baby sudah, susun huruf sudah. Yang kita perlu buat ialah kita kena susun teori. Kita kena susun teori. Wadina? Ya, teacher. Dalam gambar raja yang cikgu sedang. Ada berapa teori di sini? 2. Semua teori biasa, teori special semua kira. Ada berapa teori di sini? 6. Ya. Nanti cikgu tanya awak, katakan. Okey, katakan awak punya buku pergi beli teori ini balik. Nak tanya awak, teori ini satu teori ke 2 teori? Ibu awak beli satu barang ke beli 2 barang? Sekali lagi tak dengar, tersekat. Okey. Pandai tersekat ke? Okey, kadang-kadang cikgu tukar orang. Cikgu tukar orang. Okey, tak apa. Cikgu tukar orang. Nabila. Okey, cikgu tanya awak, kalau okey, mana ni? Okey, kalau ibu awak beli teori ini balik. Nampak mouse cikgu? Ibu awak beli satu barang ke beli 2 barang kalau dia beli teori ini balik? 2. Kamu pernah nampak tak yang baby twin duduk punya troli? Dia jarang jumpa lah, tapi pernah nampak tak? Dia memang special punya. 2 troli itu tak dapat diasingkan punya. Oh, 1. Kalau di sini sebenarnya 1. Kita ni mungkin sini kita jarang jumpa lah. Kalau ada peluang siapa adik-adik itu ataupun anak saudara yang twin punya. Okey. Kalau dulu bila kita ada anak twin, kita akan beli teori ini 2. Teori single ini 2. Tapi masalahnya 2 teori kalau asing macam ini kita nak tolak sangat susah. Kadang-kadang dia nanti tak sama arah. So di pasaran kalau kamu tengok ataupun nanti awak ada masa awak pergi Shopee tekan twin baby punya trolley, dia jenis ini. Dia jenis ini. Memang dia ikat bersama. Dia ada 2 jenis. Sejenis dia duduk macam ini, kiri kanan. Sejenis dia duduk depan belakang. Sejenis dia duduk depan belakang, tapi tetap depan belakang tu budak belakang, baby belakang tu nanti dia tak nampak barat. So lebih biasa kita nampak dia duduk kiri kanan. Dan trolley ini memang tak dapat diasingkan. Memang dia beli dalam khas macam ini. Okey, yang troli 3 ni tak nampak dalam pasaran lah, 3, 4 ni tak nampak sebab tak laku cikgu-cikgu yang lukis dia bersama je. Tapi idea dia macam itulah ya. Okey, so Nabila kita balik ini. Di sini ada berapa troli ataupun mak kalau balik dengan beli benda ini, mak awak beli berapa barang balik? Berapa troli dia telah beli balik? Untuk yang semua ini ada berapa troli? 3. Bayangkan kalau awak pergi kedai, awak pergi kedai, ini receipt kedai tu. Receipt kedai itu, dia akan tulis you beli berapa item. 3. 3 je 3 je. Walaupun 3 troli ini sebenarnya akhirnya boleh duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6 budak. Tapi troli itu kita kata 3 je, 2 yang biasa, 1 yang special. Boleh So di sini ada 3 troli 3 troli, 2 yang biasa, 1 yang special. So lepas tu apa yang awak perlu fikir ialah ada berapa cara untuk cikgu susun troli ini. Saya ada 3 troli dan cikgu nak susun 3 troli ini. Cikgu ada berapa cara, Nabila? Ada 3 troli cikgu nak susun. 3 factorial. 3 factorial, okay?
So kita ada 3 cara untuk susun teori itu. 3 faktorial cara untuk susun teori itu. Okay. So case ikat cara kita fikir ialah mula-mula kita fikir dulu, okay, macam mana saya nak susun mereka yang mesti bersebelahan punya. Kalau di sini mungkin cikgu catat macam mana kita nak susun baby tu. Okay. Lepas itu satu lagi awak kena fikir ialah macam mana saya nak susun troli itu. Okay. So akhirnya awak dapat 4 faktorial untuk susun baby, 3 faktorial untuk susun troli, dan berapa cara kita darab. Sebab ini bukan case. Habis kita buat ini baru kita siap susun saja. So kita jawapan dia kita akan darab lah 4 faktorial kali 3 faktorial. Apa jawapan? Nabila tolong tekan kejap. 144. Okay, 144 ni. Okay, thank you. Kejap. Okay. 144. Okay, plus sikit. Nanti cikgu bagi 1-2 contoh. Lepas tu kalau nampak jelas, kita sambung lagi ya. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Cikgu sengaja bagi cerita yang sama. Tapi kali ini, cikgu kata huruf vokal pula mesti bersebelahan. Okay, huruf vokal mesti bersebelahan. Kejap, cikgu kecilkan sikit. Kejap. Okay, tak apalah. Sorry. Okay, huruf vokal mesti bersebelahan. Okay, jangan tengok troli dulu. Kita tengok example dulu. Okay. Huruf vokal mesti bersebelahan. Okay, bagi saya satu example dulu. Okay, kali ini kumpulan lelaki pula. Siapa ada? Ama, bagi saya satu example dulu. Kalau saya nak susun kod 6 huruf daripada A, B, C, D, E, F, di mana vokal mesti bersebelahan. Satu example dulu. A, E, B, C, D, F. Okay, A, E, B, C, D, F. Di mana kita nampak A, E kita buat bersebelahan lah. Okay, so di sini kalau kamu tengok semua ada 6 benda kita nak susun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, A, E mesti bersebelahan. Okay, so Ama, kejap. Cikgu, naik troli saya. Okay, so untuk letak AE, saya perlu troli yang macam mana? Troli yang boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang? 2 orang. 2 orang, boleh? So cikgu perlu troli pertama, troli special ialah jenis ini. Dan sebenarnya troli ini letak mana cikgu tak tahu lagi. Tapi kalau ikut Ama punya example, cikgu akan letak troli ini di depan. Sebab troli ini memang nanti kita tak payah risaulah, troli ini memang kena susun. So, okay. So, troli pertama ini saya ganti 2 garis ini ya. Saya ganti 2 garis ini. So, B, C, D, F cikgu tidak ada syarat kepada dia. Kamu nak duduk bersama pun boleh, kamu nak duduk asing pun boleh. So, cikgu perlu troli jenis mana? 1, 3, 4 ataupun 2 juga? Ama sambung. 1. Dan cikgu perlu berapa troli jenis ini? 4. Boleh? Itu maksudnya. Okay, so 2 troli ini cikgu tak perlu. Kejap. So cikgu perlu ini sebanyak 4 ya. Kejap. Mana saya punya ni? Okay, 2, 3, 4. Okay. Boleh? So cikgu perlu keadaan macam inilah. Cikgu perlu 1 troli special untuk letak huruf AE dan cikgu perlu 4 troli yang normal punya untuk letak huruf konsonan B, C, D, F di mana tak ada syarat untuk dia. Okay, lepas tu kita baru fikir nak buat. Okay, bila kita nak buat, okay, kita sentiasa settle duluan troli special ini ada berapa cara nak letak mereka. Okay, cikgu tukar orang. Ama sudah, lelaki. Mustaqim tadi baru panggil kan. Okay, Khairul. Okay.
Ada berapa cara untuk cikgu letak AE dalam teori special ini? A dan E nak masuk dalam teori yang 2 seat punya. Ada berapa cara cikgu nak letak AE ini? 2. 2, okey? Ataupun sebenarnya lebih tepat ialah 2 faktorial. Hanya kalau awak tekan 2 faktorial, jawapan dia ialah 2. Okey Ataupun ada orang dia cakap 2 sebab dia memang fikir cikgu 2 cara. Satu ialah AE, satu ialah EA. Maka cikgu terimalah. Cikgu terima je lah. Sebenarnya awak tulis 2 faktorial pun cikgu terima. Awak tulis 2 P2 pun cikgu terima. Awak tulis 2 darab 1 pun cikgu terima. Awak tulis 2 pun cikgu terima. Hanya bila awak cakap 2 itu cikgu risau sikit lah. Sebab nanti kalau ada 3 awak kata 3 pula. Sebenarnya ialah 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Hanya secara kebetulan 2 faktorial jawapan dia 2. Boleh So 2 betul siapa tadi? Khairul tapi cikgu tulis 2 faktorial sebab cikgu tak nak kawan kamu salah faham Okey, sekarang lepas susun yang special ini, sekarang kita nak susun teori. Teori ada berapa? Ada 4. Semua teori. Kalau ibu you beli benda ini balik, ibu you beli 4 barang ke 5 barang ke 6 barang? 5. 5. So kita kata ada 5 teori. 4 yang biasa, 1 yang special. So ada 5. So ada berapa cara saya nak susun teori ini? 5. 5 sahaja. 5 faktorial. 5 faktorial. Faktorial. F-A-K-T-O-R-I-A-L. Okay, 5 faktorial. So, kemudian hubungan antara dua nombor ini tanpa tolak darab bahagi. Khairul. Darab dia. Sebab siap susun orang dalam teori special, lepas tu kita susun teori, baru siap kerja kita. So, kamu tekan apa jawapan dia? Uh, 240. 240 Okey. Boleh? Okey, itu cikgu susun huruf. Okey, sekarang kita buat cerita lain. Okey, cikgu tak okey. Cikgu buat cerita lain bukan susun huruf. Katakan cikgu susun buku. Okey. Ada berapa cara susunan yang boleh dibentuk daripada susun apa pula? Susun 3 buah buku cerita, 2 buah kamus dan 4 buah buku rujukan yang berlainan. Kita pun nak cakap dia berlainan sebab maksudnya bila kita susun memang kita nampak susunan dia berbeza. Okay. So 4 buah buku yang berlainan jika apa yang mesti bersebelahan. Jika buku cerita mesti bersebelahan. Dengan tiada buku. Ini cikgu sebenarnya tak payah pakai ayat ini. Cikgu tak payah pakai ayat ini sebab takkanlah satu buku cikgu nak susun di 2 tempat. Dia hanya akan wujud sekali saja. So cari bilangan cara susunan yang boleh dibentuk daripada 3 buah buku cerita, 2 buah buku kamus dan 4 buah buku rujukan yang berlainan. Yang berlainan, syaratnya buku cerita mesti bersebelahan. Maksudnya kamus dan buku rujukan tak kisahlah awak nak duduk rapat-rapat ke, awak nak duduk asing sesuka hati awak. Tapi syaratnya buku cerita mesti bersebelahan. Okey di sini semua berapa buah buku cikgu perlu susun? Berapa buah buku cikgu perlu susun? 9. Sorry? 9. 9, betul. 3 buah buku cerita, 2 buah kamus dan 4 buah buku rujukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan susun 9 buah buku. Teori khas yang macam mana perlu disediakan?
yang jenis 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang? Satu orang dengan 2 orang. 1 orang dengan 2 orang. 2 orang. Yang 2 orang punya itu nanti nak masukkan buku apa? Tiga orang. 3 orang. Kita perlu teori jenis 1 orang dan jenis, dan jenis 3 orang. Okey, balik ke sini. Jenis 3 orang punya kena berapa? 1 cukup? Cukup. Cukup, okey, sebab nak masukkan buku cerita. So, 3 buah buku sudah settle, cikgu puan dulu. Okey, sekarang teori ini, teori biasa punya perlu berapa? 6. 6. Okey, kalau awak tengok garis bawah pun awak nampak. Ada 6 garis, masih belum ada benda ganti. So, cikgu perlu 6. Kalau kamu nak tahu apa 6 buku, kenapa 6? Sebenarnya ialah 4 buah buku rujukan dan 2 buah kamus. Kita boleh group mereka bersamalah sebab kamus dan buku rujukan tidak arahan khas. So, kita perlu 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu letak dulu. Pati letaklah janji awak nampak dia. Ayah. Okey. Sudah. 1, 2, 3, 4. Oh, 1 sudah sembunyi di sini. Balik. Okey. Okey, so ini dia. Tolilah nak tak letak elok. So inilah troli yang kita perlu. Kita perlu 3 orang 1 seat punya, troli 1. Kemudian kita perlu 6 troli yang biasa. Kita perlu 6 troli yang biasa. Okey, kita sambung. Berapa cara untuk cikgu susun, tadi kita kata apa? Buku cerita dalam troli ini. Ini? 3 faktorial. 3 faktorial. Okey, cikgu tukar orang. Auni, sini ada berapa troli, Auni? Yang mana tu? Semua sini, balik kepada cerita. Ibu awak sudah beli berapa troli balik rumah? Berapa item balik rumah? 7. Okey, ada 7 Untuk siapa yang tak tahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 6 troli biasa dan 1 troli special. So, 7. So, ada berapa cara saya nak susun troli ini? 7 factory 7 faktorial. Hubungan antara mereka? darab. Darab. Okey, tolong tekan kejap. Tiga kosong, 2, 4, 0. 302440. Boleh? Okey, cikgu sambung lagi. Tengok cikgu ambil soalan yang sama aja. Okay, tapi kali ini cikgu kata, cikgu tanya pula, cikgu nak susun buku ini di mana, di mana cikgu kata buku yang sama jenis mesti bersebelahan. Maksudnya buku bercerita mesti bersebelahan. Buku kamus saya mesti bersebelahan, buku rujukan mesti bersebelahan. Tadi cikgu hanya wajibkan buku cerita, tapi sekarang ketiga-tiga jenis ini mesti bersebelahan. Maksudnya 2 buah kamus itu tak boleh diasingkan. 2 buah buku rujukan itu pun tak boleh diasingkan. Okey? Itu soalan dia. Kejap cikgu kena ada ruangan. Okey. So di sini Kiasadina, Ya. berapa buku akan disusun? 9. Okey, masih 9 sebab cerita tak ubah pun 5, 6, 7, 8, 9. Okey, teori jenis macam mana? Yang cikgu khas yang special punya dulu. Teori jenis special macam mana perlu diberi? Kena ada 1 orang, 1 orang tak kira special lah. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Awak perlu troli macam mana punya? 3. 3 orang punya awak perlu. Itu untuk masukkan buku apa?
buku cerita. Buku cerita. Okey, lepas tu ada lagi cukup. Ada lagi 2. 2 orang punya itu nak masukkan apa? Buku kamus. Kamus. Sorry. Kita nak masukkan kamus ya. Okey, cukup. Tak, yang 4 punya. 4 punya pun kita perlu. Okey. 4 punya kita pun perlu. Okey. Perlu tak troli biasa? Tak. Tak perlu mencukupi dengan ini kalau kamu tengok cikgu ada 3 orang punya, so cikgu boleh buat cikgu boleh puan 3 lah ya. 1, 2, 3. Okey, lepas tu ada 2 orang punya, cikgu puan 2. Cikgu puan 2. Okey, nanti ya. Okey, lepas tu cikgu puan lagi 4 1, 2, 3, 4. So kalau kamu tengok lepas ini semua cikgu sudah siap buat So cikgu hanya semua troli special kali ini Satu yang jenis 3 orang, satu yang jenis 2 orang, satu yang jenis 4 orang. So bila kita nak jawab soalan ini, macam biasalah kita akan settle dulu macam mana nak letak barang dalam troli special ini Okey, untuk letak 3 punya tadi kita kata untuk buku cerita kejap bro. Okey. Ini untuk buku cerita. Ini untuk kamus. Ini untuk buku rujukan. Okey, ini untuk buku rujukan. Okey, so sambung Okey, berapa cara untuk cikgu susun buku cerita dalam troli special ini? 3 factorial. 3 factorial. Berapa cara untuk susun kamus dalam troli special ini? 2 factorial. Berapa cara untuk buku rujukan pula? 4 factorial. 4 factorial. Dan kamu jangan lupa case ikat, lepas tu kena fikir satu lagi. Berapa cara untuk susun troli? Troli ada berapa? 9. 3. 3. Okey, troli ada 3. So ada berapa cara nak susun 3 troli ini? 3 factorial. 3 factorial. So lepas tu awak darab. Okey, kira kejap. Um, 1728. 1700 1728. 1000 je aku tulis 9 pula. Sorry. 1728. 28. Okey, boleh ya? Okey, so cikgu balik kepada soalan ini semula sebab dalam exam takkanlah tiap kali awak nak lukis troli kan, bila nak siap kerja macam ini. Okey, so apa yang awak boleh buat tengok cara saya buat. Okey, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so takkan dalam exam kita nak lukis troli kan. So apa yang kita akan buat? Okey, 3 buah buku cerita. 3 buah buku cerita. So saya akan ambil 3 ini, 3 garis ini, kemudian saya ikat dia. Dan kadang-kadang saya buat simbol. Ada 3. Okey. Lepas itu 2 buah kamus. Cikgu akan letak ini. Ada 2. Okey. Lepas itu apa lagi warna perlu pakai? Warna orange. 4 buah buku rujukan. Cikgu akan ikatlah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, cikgu lukis troli dengan cepat lah. Maksud saya, okay. Tengok balik ya. Yang cikgu punya warna kuning ada 3 di atas itu, maksud saya troli jenis inilah. Cikgu lukis sini, yang ada 2 di atas itu, maksudnya troli jenis ini. Yang ini, troli jenis ini. Singkatlah, kita buat cara cepat. Takkan nak lukis kan. So, lepas tu cara fikir samalah. Okay, untuk ini 3 factorial, untuk ini 2 factorial, untuk ini 4 factorial. Lepas tu nak susun troli, awak bilang lah. Kita ada troli 1, troli 2, troli 3. So 3 factorial. Okay, itu cara saya buat waktu dalam kertas lah. Takkanlah saya nak pergi lukiskan. Okay, waktu mengajar sebab ini dalam komputer bolehlah. Bolehlah cikgu bagi awak nampak troli betul-betul. Okay, kalau di sekolah, kelas bersemuka, cikgu pun macam ini saja cikgu buat. Cikgu takkanlah nak bawa troli pergi kelas kan. Cikgu akan suruh awak imagine. Sekarang imagine dengan gambar macam inilah. Boleh ya? Okey.
Itu dua ini sebenarnya adalah samalah, hanya satu cikgu letak gambar, satu cikgu letak garis. So kalau boleh cuba faham cara ini sebab inilah yang akan tulis dalam exam. Sebab tak mungkin awak nak pergi lukis troli itu. Okay. So lepas tu kita pergi kepada semua yang cikgu bagi ini ialah jenis bersebelahan. Okay, sekarang kita akan tengok jenis yang tidak bersebelahan. Sama ada cikgu kata diasingkan, ataupun dipisahkan, ataupun tidak bersebelahan. Cikgu ambil contoh sebelum ini sebenarnya. Cari bilangan kod 6 huruf yang boleh dibentuk daripada huruf A, B, C, D, E, F jika huruf vokal mesti diasingkan dan dengan keadaan tiada huruf yang berulang. Okey, di sini bila cerita tentang diasingkan, sebenarnya kita tak ada cara cepat macam tadi, rumus maksudnya terus buat apa, darah apa, tak dapat jawapan. Kita tidak ada cara itu. Tak ada satu cara khas untuk jenis ini. Kalau cerita itu ialah mesti diasingkan. So apa yang kita akan boleh buat ialah kita akan gunakan konsep macam ini. Okay, mungkin cikgu bagi awak faham dulu supaya awak boleh hafal dengan senang. Okay, kejap Kita ambil contoh sebelum ini. Okay. Okay, kalau kamu masih ingat ini yang 4 huruf susun 4, di mana waktu itu kita buat ada 24 cara. Okay. 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 Katakan sekarang cikgu punya syarat yang kata dia mesti diasingkan. Kalau cikgu kata, syarat saya ialah digit ganjil mesti diasingkan. Di sini digit ganjil kita ialah 1 dan 3. 1 dan 3 mesti diasingkan. Boleh ini syarat dia, cikgu besarkan sikit untuk kamu. Digit digit ganjil mesti diasingkan. Cikgu perlu seorang Syasha, antara 24 cara ini cuba sebut di mana digit ganjil telah diasingkan punya. Maksudnya 1, 3 tak bersebelahan punya. Ada apa? Yang sebut nombor tu. 1, 2, 4, 3 tu ke? Sorry, awak kata 1, 2, 4, 3, boleh 1 dan 3 telah diasingkan. Janji tak bersebelahan, dia diasing dengan berapa digit tak apa. Ada lagi? 1, 2, 3, 4. Okey, boleh, telah diasingkan. 1, 4, 2, 3. Okey, betul. 1, 4, 3, 2. 2, 1, 4, 3. 2, 3, 4, 1. 3, 2, 1, 4. 3, 1, 3, 1. 3, 2. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Lepas 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1 yang akhir sekali tu. Akhir sekali. So semua sini ada berapa? 12. 12. Okay. Tadi kita tengok kalau cikgu tak kena apa-apa syarat kepada dia, ada 12. Okay. Yang kita mesti diasingkan punya ialah 12. Okay. Tapi macam cikgu katalah, tanpa syarat kita ada cara dia. Okay. Ada cara dia. Kalau ada 4 huruf nak susun ke 4-4, kita boleh pakai 4 factorial ataupun kita boleh pakai 4P4. 24, sorry. Okay.
Kalau tekan auto dapat 24. Tapi masalah untuk ini kita tidak ada cara dia. Kita tidak ada cara khas untuk dia. Apa yang kita nampak ialah sekarang kalau kamu tengok yang cikgu highlight kuning itu ialah diasingkan. Okey, sekarang kamu cuba tengok yang kita tak pilih. Tadi Syasha tak pilih punya. Apa yang awak tahu tentang nombor-nombor yang cikgu highlight biru ini? Apa sifat yang ada untuk mereka? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Siapa cakap? Yang kuning punya tadi Syasha pilih yang telah diasingkan. Yang tak kena pilih, yang warna biru punya. Yang biru punya. Sebenarnya apa syarat yang ada pada dia? Siapa boleh tahu? Siapa cakap? 1/3 bersebelahan. Ya, 1/3 bersebelahan. Kalau kamu tak percaya, awak tengok balik yang cikgu highlight kuning tu. 1/3 bersebelahan, 1/3 bersebelahan. Sorry. Okay. So kalau kamu tengok sini 1/3 bersebelahan. So kita tidak ada syarat untuk tidak ada cara untuk buat yang diasingkan. So untuk buat kerja ini kita boleh buat apa? Kita ambil yang tanpa syarat punya, tolak yang bersebelahan punya, kita akan dapat jawapan ini. Faham? Semua tolak warna biru ialah warna merah, warna kuning. Itu idea yang digunakan lah Kalau siapa boleh faham apa yang cikgu nak sampaikan, kalau tidak awak hafal aja Awak hafal saja. Tapi cikgu lebih galakkan awak faham lah. Okay. So di sini bila kamu tengok soalan itu kata mesti diasingkan, tidak boleh bersebelahan. Kamu ingat, kita tak ada cara khas. So kita mesti melalui 2 step Mula-mula kita kena cari dulu tanpa, kita kena buat dulu tanpa syarat. Okey, ada berapa cara. Lepas itu bersebelahan punya ada berapa syarat. Ada berapa cara. Okey, lepas itu baru kita boleh tahu yang diasingkan itu berapa. Sebab kita ambil jawapan itu kita tolak. So secara anya inilah kerja kita nanti Nanti kita akan cari tanpa syarat ada berapa, bersebelahan ada berapa. Lepas itu untuk cari asingkan punya ada berapa, kita tolak. So untuk soalan jenis ini mesti diasingkan. Itu teknik kita buat. Tanpa syarat, bersebelahan, lepas tu kita tolak untuk tahu diasingkan punya ada berapa. Boleh Okey, tanpa syarat Nazra? 6 Boleh faktorial. 6 faktorial. Kita susun ke 6 huruf. Berapa jawapan? 720. 360. 700. Sorry, semula? 720. Oh, 720. Sorry 720. Okey, lepas tu kita pergi buat persebelah. Sebenarnya tadi kita ada buat, tapi tak apalah. Kita cikgu sekarang cuba buat dengan cara tak letak troli pakai garis sahaja. Siapa belum panggil ni? Azira? So, di sini berapa saya kena susun keluar? Kalau cikgu nak wakil dengan garis, berapa garis? 6. 6 Okey, troli special ada tak? Apa teacher? Ada troli special tak? Kita sekarang nak siapa yang bersebelahan. Kalau soalan kata worker diasingkan, maka yang bersebelahan ialah worker lah Supaya worker bersebelahan, cikgu perlu tak troli special? Perlu. Yang berapa orang punya, berapa seat punya? 2. 2 seat So, cikgu tak letak troli cikgu lukis saja Ada lagi? Troli Tak ada special ada lagi? Tak ada. Yang lain tu troli biasa. Duduk seorang punya. Okey, nak buat petak pun boleh lah. Tak nak buat petak pun tak apa. Okey, so sekarang ada berapa cara untuk susun huruf worker dalam troli special itu? 2 faktorial. 2 faktorial. Okey, ada berapa troli sekarang? 5. Okey, 5 berapa faktorial. cara untuk susun troli? 5 faktorial. So, Darat bagi saya jawapan. Tadi sudah buat. 240. 240.
Berapa? Sorry. 40. 240. Cikgu ni perupa. Okay, so bila kita sudah ada jawapan, so kalau saya nak tahu berapa telah diasingkan, Diana? So macam nak buat? Tolak Apa tolak apa? 720 tolak 240. Okay, jawapan? Sekejap. 480. 480. Boleh? So itu dia. Kalau soalan kata mesti disingkan, ingatnya kita tak ada cara khas, teori pun tak boleh pakai. Okay? So apa yang kita buat ialah kita fikir tanpa syarat, bersebelahan, lepas tu kita tolak. Boleh? So latihan untuk hari ini ialah soalan ini ya, kes ikat, soalan 13, 14. So kejap kita ikat huruf, kejap kita ikat oran, okey, kejap kita ikat buku. Okey, soalan 13, 14, 15. Okey, lepas tu di sini cikgu sediakan 2 soalan kebat dia, soalan 16 dan soalan 17. Okay, cikgu tak nak terangkan hari ini. Selasa minggu depan bila cikgu kumpul jawapan kamu, cikgu nak dengar idea daripada kamu. Sebab soalan ini perlu sikit, ambil masa sikit, awak duduk situ terfikir macam mana nak susun benda ini. Okay, boleh ya? So nanti cikgu akan sediakan Google Document, minta awak masukkan jawapan sampai 17. So untuk 16 dan 17, apa yang awak rasa, tulis saja jawapannya, tak payah tulis langkah-langkah dia. Tulis saja jawapan, nanti cikgu akan panggillah siapa yang dapat jawapan 50 itu terangkan idea dia. Siapa yang dapat jawapan 70 terangkan idea dia. Lepas tu baru cikgu beritahu kamu yang mana satu betul, mana satu salah. Okey, dan cikgu beritahulah yang salah itu apa yang awak terlepas fikirkan, okey, terlepas pandang. Okay, sebab